Tugas kami masih lagi berada di lapangan untuk membawa rangkuman di dua buah negeri iaitu Selangor dan juga Negeri Sembilan. Selangor bersama dengan Hasimi dan juga di Negeri Sembilan ada Ridauddin Daud. Saya nak ke Hasimi terlebih dahulu. Katanya panas beberapa kerusi yang cukup menarik terutamanya di sebelah Petaling Jaya, di Parlimen Gombak, ada 3 dun di dalam Parlimen Gombak itu. Mungkin Hasimi nak bawa cerita dan juga perincian hasil tinjauan lapangan sepanjang laporan kempen hari pengundian semalam termasuklah pasca pilihan raya hari ini. Hasimi. Baik, terima kasih Haris dan juga Zul. Betul, kita dah pun menyaksikan 6 negeri selesai menjalankan tanggungjawab mereka pada PRN semalam. Semua pengundi di 6 negeri tersebut kemenangan sudah pun diketahui. Kalau di Selangor ini kita telah pun menyaksikan PHBN berjaya membentuk kerajaan negeri, menang 34 kerusi, 22 milik pencabarnya Perikatan Nasional. Tapi saya kini berada di salah satu Dewan Undangan Negeri di Selangor ini, di Taman Medan, yang mana kalau menarik, kalau kita lihat kepada keputusan PRN pada malam tadi diketahui secara rasmi, majoritinya sangat-sangat tipis, 30 undi saja dimenangi oleh calon Perikatan Nasional dengan jumlah pengundi di sini lebih 61,000 pengundi. Dan menarik juga di Taman Medan ini, kawasan kebanyakan mereka adalah pendapatan pertengahan, golongan pertengahan yang mungkin kita boleh lihat apa signifikan daripada isyarat yang diberikan di Taman Medan ini dengan majoritinya adalah pengundi Melayu. Tetapi untuk kita lihat bagaimana saingan itu, apakah calon yang menang ini menjangkakan kemenangan tersebut, kita akan lihat kerana saya ada temu bual bersama dengan calon PN sekitar pukul 5 petang ini. Saya akan jumpa dengan Dr. Hafiz Bahardin untuk kita melihat bagaimana perjalanan seterusnya bila mandat ini diberikan. Sudah gerak kerja dilakukan dan kita mahu melihat apabila bercakap mengenai gerak kerja ini, di mana kita tahu pengundi telah pun turun menjalankan tanggungjawab mereka. Kalau saya turun ke Taman Medan ni, beberapa yang saya jumpa dah tunjuk pun jari mereka, ada lagi dakwat itu yang tertera, tak tanggal lagi pun dakwat tu. Maka tanggungjawab mereka tu dah pun dilaksanakan. Kini mereka menuntut apa yang telah pun ditaburkan oleh calon-calon dan juga parti-parti yang bertanding khususnya di Selangor ini untuk mereka melaksanakan, mengotakan janji-janji tersebut. Ada yang saya jumpa di sini melihat bahawa ia betul perlu ada perbezaan pendapat dalam kalangan ahli politik, dalam kalangan parti itu. Tetapi perkara itu tidak boleh sehingga mengabaikan asas, iaitu kepentingan kepada rakyat. Apa yang sepatutnya mereka lakukan, iaitu mandat diberikan untuk mereka mengangkat suara rakyat. 56 calon ataupun individu telah pun dipilih untuk membawa suara mereka di Dewan Negeri di Selangor ini, maka jalankan tugas mereka. Saya tanyakan apakah yang perlu mereka lakukan ketika ini, apakah perlu ada satu genjatan politik sama ada dalam kalangan pihak pembangkang di pihak kerajaan negeri ini bersama dengan pihak kerajaan di pihak persekutuan. Apakah itu langkah yang sepatutnya dilakukan untuk memastikan bahawa suara mereka ini bukan sahaja di Selangor, mungkin juga di 5 negeri lain akan terus dijaga dan keekonominya dimakmurkan. Ada yang berpandangan bahawa perlu juga perkara itu dilakukan untuk memastikan ia selari dengan kerajaan negeri dan juga di peringkat persekutuan. Paling penting seperti mana kita tekankan bahawa tak kisah berbeza pendapat, bergaduh, berbalah di Dewan Undangan Negeri itu, asalkan masalah dan juga suara rakyat yang mereka angkat wakilkan ini diselesaikan dengan cara yang baik. Dan juga kalau kita melihat kepada di Taman Medan ini secara generalnya, saya jumpa di mana kita bawakan sebelum ini sentimen pengundi mengenai masalah dalam kalangan peniaga dan mereka yang kumpulan berpendapatan rendah, miskin bandar dan sebagainya. Ini juga perkara-perkara yang perlu diterjemahkan apabila mandat itu diberikan. Saya kira kita dengarkan beberapa individu yang kita dapat di sekitar Taman Medan ini, Haris. Tak, kalau boleh kita buat politik yang matang lah. Buat apa kita untuk gaduh-gaduh? Kita politik ni untuk memajukan negara, bukan untuk kita bergaduh. Kita tengok contoh luar-luar negara. Dalam politik, walaupun pembangkang ke, kerajaan ke, kita kena bersatu. Kita bukan untuk rebut kuasa, rebut projek-projek, bukan. Kita untuk
demi masa anak cucu kita. Benda yang dah lali tu kita dah lali dah malas dah nampak dah. Daripada umur 18 tahun undi, Pakcik Sakan dah sampai umur 55 dah. Dah bosan dah. Berpolitik tu boleh tapi matang. Boleh matang. Berpolitik untuk rakyat, untuk negara Malaysia. Bukan untuk diri sendiri. Yang mereka yang menang ni perlu jalankan tanggungjawab lah untuk kerja seterusnya. Apa harapan abang mungkin kalau ada persekongkolan antara parti politik dengan pemimpin, mungkin harapan abang supaya mereka ni melupakan seketika untuk berfokus kepada masalah-masalah rakyat. Kalau boleh fokus dulu pada masalah rakyat lah. Itu yang utama lah. Kalau di kawasan ini sebagai peniaga pula, abang rasa apa yang perlu diberi fokus bang? Bantuan macam mana, masalah macam mana nak selesai? Macam peniaga-peniaga ni bantuan untuk modal, kita perlukan modal. Lagipun harga barang pun sekarang pun dah melonjak naik. So kita mendapatkan bantuan lah untuk modal, untuk peniaga dan seterusnya. Untuk kita menjalani kehidupan seterusnya. Dia kena bekerjasama lah satu sama lain. Lupakan yang sebelum-sebelum ni apa yang siapa orang cakap, buat kerja kita sendiri. Jangan hiraukan apa orang kata lah. Macam itulah. Ada orang kata masa ni nak buat genjatan politik lah kata kan. Tak payah gaduh. Pada pandangan abang, sesuai ke buat genjatan politik tu? Tak kisah pembangkangan kerajaan sama-sama bergerak sebaris. Dia maksudnya bergerak sebaris lah. Sekali lah bergerak, tak payah kita nak bergaduh antara satu sama lain, sesama bangsa. Tak kira bangsa kita ke bangsa lain. So bersatulah lebih baik. Kalau di kawasan ini sebagai peniaga kecil, apa harapan abang untuk fokus lagi lah? Harap peniaga-peniaga kecil ni mereka dapat bantulah. Peniaga-peniaga kecil seperti kita semua yang berniaga tepi jalan ni dapat membantu kita menaik tarafkan peniaga-peniaga kecil. Jadi bermula detik ini sehinggalah mereka mengangkat sumpah, sehinggalah tempoh 5 tahun akan datang, ini antara suara-suara yang perlu mereka dengar. Yang sudah pasti bahawa perkara-perkara kecil ini tidak boleh disenyapkan atau dipandang rendah oleh pihak-pihak yang telah pun diberikan mandat. Kita mahukan satu dasar atau polisi yang cukup jelas untuk mereka menyelesaikan perkara-perkara ini, untuk mereka rapatkan saf seperti mana fokus kita hari ini adalah untuk mereka perkukuhkan hubungan antara kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, wakil pembangkang maupun kerajaan. Dan saya percaya tetamu-tetamu kita yang juga berpengalaman telah pun mengutarakan cadangan-cadangan untuk wakil ini, calon ini yang telah pun diberikan mandat untuk dipertimbangkan, diambil kira untuk menjalankan dan menyelesaikan isu-isu yang telah pun melingkari rakyat ini, Zul dan juga Haris. Hasimi, kalau saya tanyakan satu soalan yang ringan sedikit, adakah Hasimi dapat bertemu dengan 30 pengundi yang memberikan kelebihan kepada Dr. Afifah semalam? Tapi poin saya ialah, adakah susah nak mendapatkan pandangan daripada orang ramai yang mahukan perdamaian ini? Kita selalu berkata, kalau habis pilihan raya umum atau pilihan raya negeri seperti ini, orang ramai macam takut nak duduk sekali ataupun tak mahu move forward. Tapi Hasimi menemui peniaga. Mereka ini makan, minum dan juga pendapatan mereka hitungannya setiap hari dan mereka ada perkara yang perlu uruskan. Jadi, adakah sukar atau adakah sukar untuk mendapatkan pandangan mereka ataupun mereka dah fokus orang politik kena terus buat kerja dan itu disuarakan oleh kebanyakan mereka Hasimi? Pertama mengenai 30 undi majoriti itu, sebaik kita tahu secara rasmi malam tadi, saya pun terfikir siapakah mereka yang 30 ini. Maka betul lah kata satu undi itu bernilai. Dalam kalangan penggambar media bercakap mungkin ini mereka ni yang last minute datang memberikan kemenangan kepada wakil di sini. Jadi kita akan cuba carilah, mungkin ada yang dalam di Taman Medang Selera ni ke, yang sekumpulan peniaga. Mungkin kita boleh boraklah kejap lagi. Tapi itu suara mereka, 30 ke satu pun itu kemenangan yang telah pun diberikan. Tapi menariknya hari ini lepas pasca PRN ni, saya turut saya happy. Sebab kalau vote spot je saya rasa macam stres sikit sebab susah selalu nak dapat pandangan. Tapi bila saya pergi je,
boleh tak dapatkan masa seminit? Diorang sangat open untuk bersuara kerana siap tunjuk jari bahawa aku dah buat tugas aku, sekarang aku nak cakap, korang kena dengar dan buat kerja. Jadi saya rasa happy turun hari ini, mereka sangat open untuk bersuara. Sama juga sebelum-sebelum ini kita 14 hari berkempen, ada sikit sukar, tetapi hari ini mudah lagi untuk mereka bersuara. Mungkin happy, ada yang telah pun berpihak kepada mereka mungkin. Dan saya rasa mereka sudah move on dengan kekalutan politik yang sedia ada. Terima kasih Hasimi. Hasimi juga memberikan kelegaan kepada saya kerana saya kira itu juga dikongsikan oleh kebanyakan rakyat Malaysia. Tinggal lagi orang politik yang mendengar diskusi pada petang ini sambil melakukan percaturan di negeri masing-masing untuk mengikut dan juga memahami mood kami yang berada di lapangan di. Okey, dari Taman Medan, terima kasih Hasimi.